Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Sudirman dari kelas 2 Al-Farabi. Hari ini saya akan membentangkan asesmen sejarah, yaitu keunikan seni bina dan tarian dalam masyarakat Sabah dan Sarawak. Oke, pengenalan. Sabah dan Sarawak merupakan sebahagian daripada alam Melayu. Masyarakat Sabah dan Sarawak telah menyesuaikan kehidupan harian mereka dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai. Hal ini mewujudkan keunikan kepada warisan budaya masyarakat yang berlainan dari satu tempat ke satu tempat mengikut kaum masing-masing. Dalam aspek seni bina, masyarakat Sarawak dan Sabah mempunyai sejarah pembinaan rumah yang unik. Setiap seni bina ini walaupun kelihatan mempunyai persamaan, tetapi terdapat ciri-ciri tersendiri yang unik. Dalam aspek tarian pula, masyarakat Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai jenis tarian yang diwarisi sejak zaman berzaman. Setiap kaum memiliki tarian yang unik dan berbeza, seperti dari segi hiasan baju, peralatan yang digunakan, dan gerak tarinya. Keunikan seni bina. Saya memilih rumah panjang, bidayu atau iban. Sarawak terkenal dengan rumah panjang yang didiami oleh suku kaum Iban, Melanau, Orang Ulu dan Bidayu. Kebanyakan rumah dibina berhampiran sungai yang menjadi laluan utama bagi masyarakat berkenaan. Biasanya, rumah panjang berkenaan mempunyai bilik atau keluarga yang berjumlah 20 hingga 80 bilik. Setiap rumah panjang boleh menempatkan 200 hingga 800 orang. Rumah panjang adalah tradisi kaum Iban yang terdiri daripada satu deret berpuluh-puluh rumah kelamin. Rumah ini mempunyai ciri-ciri dan keistimewaan tersendiri dari segi keselamatan dan kebudayaan. Seni bina rumah ini juga dikaitkan dengan adat tradisi tempatan suku kaum masing-masing tanpa dipengaruhi masyarakat luar. Malah, rumah panjang itu menggunakan tiang jenis kayu keras dan tidak mudah reput seperti kayu belian dari Kepulauan Borneo. Bumbung daripada daun rumbia dan jenis daun tebal. Dinding rumah berkenaan diperbuat daripada kulit kayu seperti terentang atau buluh yang dikelar serta dibelah. Sementara lantainya pula menggunakan buluh, papan atau kulit kayu. Tangga rumah diperbuat daripada sebatang kayu bulat yang ditakik dengan beliong dan dipanggil tangga takik. Rumah panjang mempunyai 3 ruang, yaitu tanju, serambi atau beranda terbuka, ruai, ruang terbuka dan bilik. Bahagian di atas bilik dan ruai dipanggil sadau atau peran, sebagai tempat tidur anak dara di samping tempat menyimpan bijian dan perkakas. Bukan satu atau 2 keluarga, tapi berpuluh-puluh keluarga mendiami sesebuah rumah panjang. Inilah keunikan yang ada di bumi Kenyalang yang tidak terdapat di mana-mana. Ini adalah contoh gambar rumah panjang. Ini gambar keseluruhan, gambar dalaman, dan gambar luaran rumah panjang. Ini contoh gambar tangga, gambar bumbung, dan pelan rumah panjang. Oke, seterusnya keunikan tarian. Saya memilih tarian Limbai. Pengenalan. Tarian Limbai satu daripada cabang seni budaya suku kaum Bajau di daerah Kota Belud. Mempunyai nilai-nilai seni yang tinggi yang menggambarkan martabat dan hidup tradisi suku-suku Bajau. Suku kaum Bajau terkenal dengan kehebatan mereka untuk menarikan tarian tradisi mereka, yaitu tarian Limbai. Tarian Limbai mempunyai keunikan dari segi cara mempersembahkannya. Tarian ini ditarikan semasa upacara perkahwinan dan keramaian dilangsungkan.
Pada zaman awal perkembangan tarian ini, ia ditarikan untuk memeriahkan lagi tetamu agung, yaitu mendahului perarakan pembesar. Akan tetapi, pada masa ini ia biasanya diamalkan bagi mengiringi atau menyambut pengantin lelaki di rumah pengantin perempuan. Menurut kepercayaan asal-usulnya, tarian ini hanya mengandungi 5 orang penari perempuan. Dalam pembaharuannya, penari-penari tarian ini bertambah mengikut kesesuaian dan suasana majelis. Pakaian penari wanita. Pakaian ini dihiaskan dengan manik-manik berbagai bentuk dan warna. Ia akan kelihatan lebih menyerlah dan cantik apabila dipakai lengkap bersama tali pinggang besi, gelang pada kaki dan tangan, serta timpak, yaitu hiasan kepala bagi wanita. Pakaian penari lelaki berbeza bagi pakaian penari perempuan. Pakaian lelaki sangat ringkas dan bersahaja. Antara kelengkapan bagi lelaki ialah baju blouse panjang, seluar panjang, samping, dan tengkolok. Sarimpak, bahagian kepala penari, dihiaskan dengan tanjak yang berbentuk tanduk kerbau sebagai sarimpak. Musik dan alat musik. Tarian limbai diiringi dengan alat musik yang dipanggil tetawak ataupun kulintangan. Alat musik ini kelihatan seperti gong dan setiapnya mempunyai bunyi yang berbeza. Turut dimainkan dalam persembahan musik tradisional wayang kulit, makyong, tikir barat. Ia turut mengiringi tarian sumazau, tingkat, silat, dan persandingan. Dan beberapa lagi alat tradisional tertentu di Sabah. Tarian ini juga menggunakan alat musik yang lain seperti gong dan gendang. Gerakan tarian. Tarian ini disirikan oleh pergerakan tangan. Gerakan lenggokkan tangan penari yang lemah lembut. Para penari akan melambai-lambaikan selendang mereka. Gerakan tarian ini simbolik kepada lambaian tangan untuk menyambut kehadiran pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. Antara gerakan tarian limba ialah asal setempat, limbaian tangan, maju dan mundur, ragam L, ragam ombak, kiri dan kanan tarik tali. Kesimpulan, tarian limbai ini masih diamalkan dalam masyarakat Bajau di Sabah. Tarian limbai ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Nilai budaya yang wujud dalam tarian ini sungguh tinggi dan sangat menarik. Tarian limbai adalah satu tarian yang sentiasa dipelihara oleh masyarakat Bajau agar tidak ditelan zaman. Sebagai generasi baharu dalam era moden ini, adat dan kebudayaan ini haruslah kita pelihara. Ini contoh gambar penari wanita yang bertudung dan tidak bertudung dan penari lelaki. Ini contoh gambar timpak dan alat musik tarian limbai. Rumusan. Seni bina rumah di Sabah dan Sarawak mempunyai persamaan dari segi bahan binaannya, yaitu menggunakan sumber hutan. Namun begitu, setiap kaum menggunakan kebijaksanaan masing-masing untuk membentuk seni bina yang tersendiri. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bersatu padu haruslah bekerja sama untuk mengekalkan keunikan warisan ini agar dapat dirasai dan dapat dilihat oleh generasi-generasi akan datang dengan cara masyarakat boleh melakukan kampanye kesadaran, merayakan perayaan yang berkenaan dengan tradisi kaum masing-masing, dan banyak lagi. Ini adalah sumber rujukan untuk menyiapkan tugasan ini.